Halo, selamat sejahtera. Okay, untuk slot sejarah pada hari ini, hari Jumaat, 28 hari bulan, okay, kita akan belajar tentang penempatan dan aktiviti bangsa-bangsa ataupun etnik-etnik yang ada di Malaysia. Okay, baiklah, kita akan mulakan. Okay, seterusnya, okay, kita yang minggu lepas kita dah belajar tentang iaitu kedudukan ataupun bangsa-bangsa yang ada di Malaysia, ya. Okey, jadi saya ulang balik. Okey, di Malaysia kita ada banyak masyarakat, okey, dan kita ada banyak etnik-etnik yang telah pergi dah wujud di Malaysia lah secara amnya. Okey. Alright. Okey. Jadi kita ulang balik. Okey. Macam yang saya nyatakan dalam kelas, okey, macam etnik India, China, semuanya datang berdasarkan ekonomi yang ada di Malaysia pada suatu ketika dululah. Okey, masyarakat India contohnya datang kerana keperluan pekerja di ladang-ladang pada waktu itu. Okey, kemudian masyarakat China wujud kerana kita perlukan mereka untuk pelombongan contohnya. Okey, dan pribumi, sebab itu kita disebut pribumi, iaitu masyarakat Melayu. Okey, mereka adalah orang asal juga yang ada di Malaysia pada ketika itu yang melopori pertanian dan peladangan. Okey, ada yang setengahnya berada di bahagian pentadbiran. Ya, okey. Baiklah. Okey, secara amnya kita ada etnik Sarawak, okey, etnik-etnik yang ada, etnik di Sabah, etnik Sikh, etnik Siam, etnik Portugis, etnik Ceti dan juga etnik Baba dan Nyonya. Okay, next kita pergi ke tajuk hari ini. Okay, iaitu penempatan masyarakat sebelum merdeka. Okay, pada waktu dulu kita sedia maklum kita ada masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan masyarakat India, ya. Okay, untuk masyarakat Melayu, asal usul mereka ialah, penempatan mereka ialah mereka ini tinggal di kampung. Okay, mereka tinggal di kampung dan penempatan mereka tertumpu di pesisiran pantai dan juga di tebingan atau muara sungai. Okay, ini kerana aktiviti utama masyarakat pada masa itu adalah menangkap ikan. Orang Melayu adalah banyak menangkap ikan pada ketika itu. Okay, mereka juga ada yang bercucuk tanam ataupun bertani, dan mana yang ada duit mereka akan berusaha untuk berniaga secara kecil-kecilan. Okay. Terdapat juga sebahagian kecil kaum Melayu yang tinggal di kawasan pentadbiran, yang saya kata tadilah, dan kemudiannya berkembang menjadi bandar. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada masyarakat Cina. Okey, masyarakat Cina. Okey, untuk masyarakat Cina, okey, pada zaman itu, iaitu pada zaman sebelum merdeka, okey, mereka ini bekerja sebagai pelombong. Okey, terutamanya di Perak, ya, dan Selangor. Dua tempat ini adalah tempat yang paling membangun dibandingkan dengan kawasan-kawasan negeri-negeri lain lah pada ketika itu, di mana sistem ekonominya berjalan rancak dan mereka banyak membuat penempatan baru, explore tempat sosioekonomi yang baru, kerana ada je masyarakat Cina pada ketika itu, terutamanya di Perak yang di mana terkenal dengan kawasan embung biji timah dan juga di Selangor lah. Okey, terdapat juga masyarakat Cina pada ketika itu selain bekerja sebagai pelombong, mereka juga seorang ataupun satu komuniti yang suka berniaga. Okey, ini adalah sebab ramai dulu pedagang-pedagang daripada China datang, dan mereka seterusnya ada yang berkahwin dengan orang tempatan, dan ada juga yang terus menetap di negara kita pada ketika itu dan menjadi rakyat tempatan lah. Dan wujudnya masyarakat yang menjalankan perniagaan
dan perusahaan. Okey, maka wujud jugalah peniaga-peniaga di pekan-pekan dan di bandar-bandar ketika itu. Okay, golongan ini juga ataupun kaum Cina ini juga merupakan penduduk terbesar pada ketika itu di bandar dan pekan baharu. Okay, kerana mereka melopori setiap perniagaan, setiap urus niaga yang ada di bandar-bandar. Okay, mereka lah yang buat. Okay. Okay, pada masa ini, masyarakat Cina bekerja dalam pelbagai bidang termasuklah perniagaan. Ini yang maksudnya selain daripada mereka sebagai pelombong, mereka juga adalah golongan yang banyak terlibat dengan perniagaan pada ketika itu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok masyarakat India. Okey. Masyarakat India pada ketika itu adalah datang ke negara kita atas sebab ekonomi perladangan, di mana negara memerlukan peladang-peladang untuk menoreh getah, terutamanya pada ketika itu sebelum kelapa sawit sekarang lah. Okay, so, struktur ekonomi kita telah meningkat, di mana permintaan daripada Eropah pada ketika itu disebabkan oleh revolusi perindustrian, permintaan getah untuk industri, contohnya pemotoran, di mana kereta pada ketika itu wujud dengan pesatnya di Eropah pada ketika itu. Jadi orang Inggeris mereka pada ketika itu pergi mencari sumber-sumber daripada mana-mana negara, terutamanya Malaysia, Melaya pada ketika itu, dan mereka juga telah membawa, kalau kamu baca sejarah macam mana kedatangan getah tu di Malaysia, di mana pendatang ataupun pelabur pada ketika itu yang datang membawa benih getah tu daripada Eropah ataupun di negara India, terutamanya pada ketika itu, mereka bawa belayar pergi ke Melaya, tanah Melayu pada ketika itu sebelum merdeka. Jadi selepas itu wujudlah adanya ladang-ladang kerana atas keperluan perindustrian, revolusi perindustrian di Eropah ketika itu. Alright. So maka wujudnya masyarakat India yang dibawa datang daripada India untuk bekerja di ladang-ladang. Okey. Jadi kaum India ini kebanyakannya tinggal di kawasan estate disebabkan pekerjaan mereka pada masa itu adalah buruh atau kaki tangan ladang tersebut. Okey, jadi mereka tak lain tak bukan hanya bekerja di ladang sahaja. Tugas mereka hanya untuk menoreh getah. Tanam getah, toreh getah. Dalam masa yang sama, kelompok mereka juga ada prasarana mereka sendiri, di mana mereka ada rumah mereka sendiri, mereka ada tempat ibadat mereka sendiri, persekolahan mereka sendiri juga. Okey, bagi mana-mana anak-anak kaum India yang bersekolah, mereka katalah pandai bersekolah, ada juga yang tinggal di bandar, dan mereka menjawab jawatan lain, contohnya terutamanya dalam pentadbiran, ada yang jadi doktor, cikgu pun ada, ya. Jadi terdapat juga kaum India. Jangan kata kaum India hanya bekerja estate saja. Mana yang ada pendidikan, selain daripada pentadbiran, contohnya kerani, mereka juga bekerja di bandar-bandar dan bertugas dalam perkhidmatan awam. Alright, itu adalah tentang masyarakat India. Alright. Seterusnya kita pergi ke penempatan orang asli. Penempatan orang asli ni biasanya adalah mereka juga dipanggil sebagai orang asal. Di mana kebanyakan orang asli ni tinggal di dalam forest ataupun hutan-hutan di kawasan pedalaman. Kebanyakannya kita nampak orang asli ni biasanya tinggal di kawasan-kawasan yang banyak hutan, terutamanya di Pahang, di Perak, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Kalau kita di Selangor ni, kalau kamu pergi ke Westport, ada kawasan orang asli juga di situ. Mereka lebih kepada perikanan. Kalau di Pahang lagi banyak. On the way kamu nak pergi ke Genting tu, mereka akan kamu akan jumpa mereka di tepi-tepi jalan jual terutamanya jual madu. Madu kelulu semua, yang tu mereka yang buat. Ore lagi, tak ada campur-campur. Jadi kawasan majoriti orang asli ni, kawasan tempat tinggal mereka ni kebanyakannya lebih kepada nature, environment mereka. Dan mereka jarang yang dapat pendedahan tentang dunia-dunia moden ni. Hanya sekarang ni yang sahaja selepas kita ada Kementerian Orang Asli, maka kementerian itu telah memberi satu fokus kepada mereka untuk pembangunan dan keperluan mereka, untuk menjaga kebajikan mereka.
maka barulah kelompok orang asli ni terjaga. Dan mereka ada yang juga yang mendapat pendidikan sekarang ni. Contohnya macam lecturer saya. Saya ada lecturer dulu yang bekerja sebagai pensyarah, orang asli juga, ya, di UPSI. Okey, lupa dah nama dia. Jadi majoriti orang asli biasanya tinggal di pedalaman. Okey, seperti saya kata tadi, kebanyakan mereka tinggal di Pahang, di Perak, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Mereka juga menjalankan kegiatan mencari hasil hutan. Okey, aktiviti ekonomi mereka ialah lebih kepada nature, saya kata. Mereka akan membuat hasil-hasil daripada nature, daripada hutan-hutan ni. Okey, daripada hasil hutan ni mereka buat contohnya rotan. Mereka buat dan mereka jual. Okey, selain itu mereka berburu untuk mendapatkan makanan dan mereka jual juga makanan daripada hasil hutan ni lah. Misal berburu tadi. Okey. Kemudian mereka juga menangkap ikan. Contohnya yang di Port Klang tu, di West Port, ada satu komuniti kaum asli, kalau tak silap saya, dan mereka menangkap ikan. Okey, mereka jual juga kepada komuniti-komuniti sekitarnya, orang-orang Melayu yang tinggal di sekitarnya lah. Okey, namun pada masa kini kawasan penempatan orang asli telah banyak berubah dan mereka terlibat dalam bidang pekerjaan juga. Okey, ini kerana mereka ada yang pandai lah, dah bersekolah. Okey, mereka ada yang pergi ke universiti, ada yang ada PhD, macam saya kata tadi, dah jadi lecturer, jadi pensyarah. Okey, ada yang dah ada mereka dah tak lagi buta huruf tau. Walaupun mereka masih lagi orang kata jakun, tapi banyak guru-guru kita telah dihantar ke kawasan orang asli ni untuk menyedarkan mereka betapa pentingnya pendidikan. Jadi mereka pun tidak ketinggalan dalam arus pendidikan. Okey, ada yang berniaga, yang tu saya katalah berniaga kerana hasil kraft tangan yang mereka buat daripada hasil hutan tadi. Dan hasil hutan seperti herbal dan madu. Madu mereka cari, mereka jual. Itu adalah perniagaan mereka lah. Alright. Okey, next kita pergi ke penempatan etnik di Sarawak. Okey, macam saya terangkan, etnik di Sarawak ada hampir 20 orang etnik, ya. Okey, etnik ini biasanya merupakan orang asal juga seperti orang asli di Semenanjung. Okey, penempatan masyarakat di Sarawak pada masa dahulu terasing berdasarkan etnik seperti Iban, Bidayuh, Kenyah dan Penan. Okey, mereka berani untuk mempertahankan diri mereka, kelompok mereka, ya. Okey, jadi mereka pun tinggal di dalam satu kelompok masing-masing. Contohnya macam sekarang, kebanyakan di Sarawak, contohnya di area Bau di Sarawak, kebanyakannya adalah komuniti Bidayuh. Okey, di Sarawak, di kawasannya Seri Aman, Inkelili, dekat Betong, semuanya banyak kepada Iban. Okey, contohnya Kenyah banyak di Mulu ataupun di Miri. Penan pun sama juga, ada sikit-sikit lah. Melanau banyak di Bintulu. Okey, Melanau, Bidayuh, semua pun ada juga kat situ lah. Ianya bergantung di tempat-tempat tertentu, di bahagian di Sarawak tu ada pelopor-pelopor dia. Okey, contoh kalau di Kuching ada banyak. Di situ campur. Melayu Sarawak pun ada, Bidayuh pun ada, Iban pun ada. Tapi majoriti di sana ialah Iban lah. Alright. Okey, kebanyakan etnik-etnik di Sarawak ini mereka lebih kepada pertanian dan juga mencari hasil hutan serta menetap di pedalaman dan muara sungai. Contoh di tempat saya tinggal di saya Iban, ya, cikgu Iban, etnik Iban, kaum Iban. Jadi kami tinggal di sungai, tepi sungai. Okey, majoriti ekonomi kami adalah lebih kepada menangkap ikan. Okay, kita akan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Sama juga mana yang etnik Iban yang tinggal di pedalaman, mereka akan menjalankan pertanian. Contohnya bercucuk tanam, menanam padi bukit. Kalau kamu pergi ke sana, kamu mungkin boleh rasa sikit. Nasi di sana ada dua jenis, ada banyak sebenarnya. Nasi yang kita makan, dia ada beras. Kita sekarang kita ada makan beras putih kan. Di Sarawak tu, kalau kamu ada padi bukit, kalau kamu tahu ada padi bukit yang warna hitam tu, kalau kamu ada sahabat ke ataupun saudara di sana, itu padi bukit tu memang sedap. Warna dia macam kehitaman sikit. Okey. Tapi dia bukan beras pulut tau. Itu adalah ditanam oleh etnik kaum Iban yang berada di pedalaman. Mereka
Jenis padi ini biasanya akan saya terangkanlah, yang jarang orang ada tahu dan jarang orang tahu. Beras ini yang hitam ni biasanya orang Iban akan tanam di bukit. Itu sebab kita sebut sebagai padi bukit. Jadi bila kita proses, beras dia akan berwarna hitam. Nantilah kalau cikgu ada ni, nanti cikgu akan share macam mana rupa beras tu, ya. Selain pada itu, ada yang bekerja sebagai nelayan, sosioekonomi etnik di Sarawak ni, ada juga yang sebagai peniaga. Sama juga dengan orang asli, mereka bekerja, mereka menggunakan hasil hutan untuk buat barang craft tangan. Ada banyak, ya, mereka akan jual. Kalau kamu pergi ke Kuching, di sempadan Kuching dengan Indonesia tu, lupa saya nak sebut apa dia tu. Dekat situ mereka ada banyak jual barang-barang yang hasil craft tangan. Even kalau kamu pergi ke Sarawak Culture Village di Kuching, kamu akan dapat nampak juga apa yang masyarakat ataupun etnik-etnik Sarawak ni yang ada. Kamu boleh tengok tempat tinggal mereka, cara mereka bergaul, pakaian mereka, makanan mereka. Jadi kamu boleh tengok dengan secara spesifik di Kampung Budaya Sarawak. Kalau kamu ada vacation lah, insya-Allah orang kata kalau pandemik ni dah habis, nanti pergilah melancong ke Sarawak. Kat Kuching saja pun ada banyak benda yang kamu boleh tengok. Pergi je ke Kampung Budaya Sarawak. Ingat, Kampung Budaya Sarawak. Kat situ semua kamu boleh dapat tengok. Semua etnik Sarawak, hampir semua etnik Sarawak ada di situ, dengan pelbagai bangsanya, dengan pelbagai kaum dia, dengan pelbagai culture dia. Kamu boleh rasa makanan dia, boleh tengok tariannya, pakaiannya yang pelbagai. Di Sarawak saja ada, di Sarawak Culture Village tu saja ada lebih kurang dalam berbelas sajalah dia punya etnik yang mereka ketengahkan, mereka paparkan di situ. Alright. Berbalik kepada pertempatan etnik di Sabah. Kalau di Sabah, kalau di Sabah, kita pun ada banyak etniknya di sana. Sama dengan Sarawak. Di sana ada Murut, Kadazan, Kadazan Dusun, ada kaum apa lagi? Bajau. Semua ni ialah kaum-kaum yang melopori Sabah di sana. Pendapatan penduduk di Sabah seperti Kadazan Dusun tinggal di pedalaman dan mereka bekerja sebagai petani dan pemungut hasil hutan. Manakala etnik Murut, mereka tinggal di kawasan berbukit dan mengusahakan padi huma serta hasil hutan. Bajau pula tinggal di darat dan pesisir pantai. Dan mereka bekerja sebagai nelayan. Orang Bajau ni juga terkenal dengan kuda. Mereka banyak tunggang kuda. Kalau kamu belajar nanti lepas ni, ada kebudayaan mereka, ada kepercayaan mereka, nanti kamu boleh tengoklah. Alright. Kamu boleh tengok pada muka surat yang lain. Jadi orang Bajau ni pun hebat. Mereka selain daripada nelayan, mereka memang tinggal di pesisiran, ataupun ada yang tinggal di laut juga. Cuba kamu tengok dalam gambar tu, adalah gambar rumah di atas laut. Tapi tiangnya tinggilah, sebab bila air pasang dia akan naik. Macam mana pula mereka akan pergi sekolah? Itu adalah satu faktor. Macam mana kamu boleh fikirkan? Macam mana cikgu-cikgu yang posting kat sana mengajar dengan keadaan suasana kat sana? Cuba kamu tengok dan cuba cari. Itu adalah soalan cepuk emas daripada cikgu. Kamu cuba cari macam mana murid-murid ni. Kalau kamu ada masa, nanti kamu cakaplah. Ya? Alright. Kita terus pergi ke penempatan seterusnya, iaitu penempatan masyarakat sekarang. Seperti sedia maklum, kita punya keadaan sekarang pun agak hebatlah dan tidak ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain, dan kita telah menapak maju. Pendapatan masyarakat sekarang lebih teratur berbanding dengan kita dulu-dulu, dengan mak ayah, dengan nenek moyang kita dululah. Kita dah lebih stabil, lebih tersusun kerana sistem pemerintahan kita pun dah okey.
Okey, di mana kita ada bandar yang lebih uh, hebat macam negeri-negeri ataupun negara-negara lain. Okey, perkampungan pun sekarang ni sebab ada AJKK yang telah membangunkan kawasan kampung. Jadi semua pun dah ada, infrastruktur pun masih terkawal. Tetapi di Sabah Sarawak agak susah sikit lah sebab kawasan di situ bergunung ganang. Okey, jadi memang agak susah untuk melakukan pembangunan, terutamanya jalan raya macam tu. Tapi kita di Sarawak contohnya banyaklah juga yang telah diperbaharui, ke mana-mana yang boleh disambungkan negara tempat-tempat tertentu tu disambungkan. Kalau di Sabah Sarawak memang agak sukar. Kerana apa? Kerana kawasan muka bumi kita yang banyak bergunung ganang. Okey, dan itu agak menyukarkan pembangunan prasarana lah. Tapi saya berharap tahun-tahun yang akan datang akan lebih maju tempat saya lah. Kalau di Semenanjung tak ada masalah. Mostly apa yang kamu rasa sekarang begitulah di mana-mana negeri pun. Even di kampung-kampung pun saya rasa di Semenanjung pun majoritinya dah ada keperluan yang prasarana yang penting, contohnya api dengan air, semuanya memang dah ada. Namun di Sarawak ada sesetengah yang masih ada lagi yang tak ada air dan api ataupun elektrik. Okey, kalau di Sarawak kita sebut api. Okey, sebenarnya itu kegunaan elektrik di sana. Okey, alright. Okey, penempatan penduduk pada masa kini telah berubah. Yes. Okey, generasi muda tidak lagi berminat untuk meneruskan pekerjaan tradisi ibu bapa mereka. Jadi taraf pendidikan yang lebih tinggi telah membuka peluang dan mata kita untuk mencari pekerjaan yang lebih luas serta dasar kerjaan untuk menyatupadukan masyarakat. Okey, jadi masyarakat kita kini tinggal dalam persekitaran yang sama. Okey, jadi kamu tak adalah rasa ketinggalan. Cuma mungkin faktor ekonomi keluarga masing-masing lah. Ada yang ada tinggal di rumah banglo, rumah teres, rumah flat, rumah yang rumah teres yang biasa rumah flat yang tu ke, yang biasa-biasa itu kira bersyukur tau kalau dibandingkan dengan ada setengah orang yang tinggal di pondok-pondok yang tak ada keperluan asas, contohnya elektrik, tak ada air. Okey, kita patut bersyukur dengan apa yang ada dan dengan diri kamu sekarang. Okey, jadi kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum mesti tinggal dalam keadaan yang saling menghormati antara satu sama lain. Okey, jangan merendah-rendahkan kawan kamu. Okey, kalau dia tinggal dekat tempat yang flat ke, janganlah kata saya tinggal kat banglo, saya lebih kaya. Jangan. Okey, kita patut bersyukur. Okey, kesyukuran tu memang perlu ada di dalam diri kita. Sebab nenek moyang kita lagi susah sebenarnya. Okey, mereka pula adalah generasi yang bagus juga sebab mereka tak nak cucu cicit mereka, anak-anak mereka merasai apa yang mereka rasa. Sama juga dengan mak bapak kamu bekerja kuat, okey, supaya kamu tidak merasa apa yang mereka rasa. Okey, alright. Okey, saya rasa itu saja untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu makmurnya tanah airku. Okey, yang lebih kepada penekanan penempatan masyarakat-masyarakat yang ada di Malaysia. Okey. So kalau ada soalan nanti bolehlah kamu email ataupun WhatsApp cikgu, okey, berkenaan dengan tajuk kita pada kali ini. Okey, untuk tugasan kamu bolehlah baca, lepas tu boleh salin nota yang ada. Nanti cikgu akan sharekan di dalam WhatsApp group. Okey, alright. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga murid-murid membuat kerja masa cuti. Ini adalah hari ataupun minggu terakhir kita belajar. Jadi lepas ni akan ada cuti sekolah. Jadi dalam masa cuti sekolah, jangan tak tengok buku juga. Cuti pun cuti juga. Spend lah masa sikit untuk baca buku. Okey. Okey, sekian. Okey, semoga berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang.